Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cukup heboh dan viral nama Jufazli Syih Ahmad keluar di dada akhbar harian Metro dan juga berita perdana Free Malaysia Today. Cukup mengejutkan saya secara peribadi, amat gembira dengan laporan-laporan berita yang telah dikeluarkan oleh beberapa media arus perdana di dalam negara ini yang memetik nama saya, Jufazli bin Syih Ahmad. Akhirnya, kes politik antara Jufazli Syih Ahmad melawan VVIP di dalam Mahkamah Malaysia mendapat perhatian media-media tempatan. Saya ingatkan nama saya sudah kena gam oleh media-media. Tetapi tiba-tiba untuk tahun 2023 ini, nama saya naik semula. Maka secara objektif dan rasional, saya menghormati dan saya amat suka dengan perincian laporan media daripada harian Metro dan Free Malaysia Today yang sangat tepat melaporkan tentang kisah benar perjuangan saya dalam Mahkamah Malaysia. Hari ini adalah hari Jumaat yang penuh bermakna, yang penuh mulia dan penuh barakah. Saya berasa takjub. Orang kecil seperti saya, rakyat kecil seperti saya, yang tidak ada jenayah merompak, mencuri, buat rasuah, saya terus menjadi subjek perbahasan media-media dan mahkamah di negara ini. Saya terhutang budi dengan media-media di negara ini yang menaikkan nama saya, yang mempopularkan nama saya, yang membuka pintu rezeki untuk saya seluas-luasnya. Dari tahun 2016 sehingga tahun 2023 ini. Tanpa wartawan-wartawan, tanpa media yang melaporkan tentang berita-berita panas atas nama saya tidak mungkin berada pada tahap tertinggi ini, iaitu menjadi subjek, menjadi individu, menjadi rakyat yang paling popular dibahaskan di saluran berita harian Metro dan Free Malaysia Today. Apabila saya bangun tidur, solat tahajud dan solat subuh hari ini, saya buka handphone, terus keluar nama Jufazli. Biasanya memang rutin harian saya adalah membaca berita-berita dan laporan dalam negara serta luar negara setiap kali bangun tidur atau sebelum tidur. Tetapi hari ini cukup berbeza. Saya sangat terkesima dan sangat terkejut bila buka
Google, nama saya terus keluar. Walaupun saya tak Google pun nama Jufazli. Maka saya tekan berita tu, keluar. Sumber berita harian Metro. Kalau anda semua perasan, dalam apa-apa siri tangkapan politik, penculikan politik, nama saya tidak dilaporkan. Hanya selepas beberapa hari diculik, ditangkap, barulah nama saya dilaporkan. Kini, nama saya semakin popular, semakin panas, atas rahmat kekuasaan Allah yang saya tidak pernah minta, yang saya tidak pernah melobi dengan mana-mana media untuk kes mahkamah saya dilaporkan. Dan syukur dan sangat bersyukur, akhirnya ada juga media-media arus perdana, media-media dalam negara yang berani menyebut nama Jufazli Syekh Ahmad, yang berani melaporkan kes-kes mahkamah Jufazli Syekh Ahmad, pakcik-makcik Oto Arum. Saya tidak pernah menyembunyikan perkara ini. Semalam, saya telah dijemput dengan satu utusan surat rasmi daripada Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya untuk menghadiri satu prosiding rayuan bersama peguam-peguam hebat saya. Dan ini adalah surat jemputan yang bersejarah. Satu momen yang amat-amat priceless. Yang amat-amat membanggakan saya. Kerana untuk kali pertama, cita-cita saya tercapai untuk mencapai satu level yang sangat-sangat tinggi, bahawa saya tidak akan takut untuk berperang dengan sesiapa pun dalam sejarah percaturan kuasa dunia. Izinkan saya berpijak di atas Istana Kehakiman Putrajaya. Kun fayakun, atas izin kuasa Allah, atas didikan, tarbiyah dan bantuan peguam-peguam hebat saya. Saya telah diberikan ruang dan peluang yang adil untuk saya berhadapan, bersemuka, berbahas dan merayu depan 3 orang hakim yang sangat hebat, yang sangat adil, yang sangat amanah, yang faqih, yang fatonah. Dan 3 orang hakim itu adalah idola saya dalam sejarah kehakiman Malaysia dan sejarah kehakiman dunia, pakcik-makcik Oto Arum. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas komitmen dan kesungguhan peguam-peguam hebat saya membentangkan perkara-perkara baru di luar daripada undang-undang dan perlembagaan untuk mewakili saya berdiskusi, berbahas, berdebat depan 3 orang hakim yang pakar di sisi undang-undang dan perlembagaan negara. Rayuan di pihak kami very simple. Kami hanya meminta untuk perbicaraan mahkamah dipindahkan daripada Mahkamah Sepang ke Mahkamah Kuala Lumpur. Dan berita panas ini dilaporkan oleh harian Metro secara rasmi pada tarikh 15 September 2023, hari Jumaat sebentar tadi. Free Malaysia Today juga melaporkan berita rasmi tersebut.
Saya melihat dengan dua biji mata saya. Ia adalah satu proceeding perbicaraan mahkamah yang adil dan saksama. Saya dan peguam-peguam saya terbuka dan berjiwa besar bahawa 3 orang hakim menetapkan perbicaraan mahkamah saya adalah di Mahkamah Sepang. Selama 2 tahun, kes mahkamah ini tergantung. Perbahasannya adalah berkisar. Adakah Jufazli Syekh Ahmad dibicarakan di Mahkamah Sepang atau Mahkamah Kuala Lumpur? Di pihak peguam saya, mereka mahu saya dibicarakan di Mahkamah Kuala Lumpur. Di pihak hakim, mereka mahu saya dibicarakan di Mahkamah Sepang. Kedua-dua pihak mahukan yang terbaik demi keadilan undang-undang untuk saya. Maka akhirnya, peguam-peguam saya akur untuk menerima keputusan yang arif hakim-hakim yang cukup bijaksana. 2 tahun kita berbahas di mana Jufazli Syekh Ahmad perlu dibicarakan. Sekarang kita putuskan Jufazli dibicarakan di Mahkamah Sepang. Inilah manisnya perjuangan saya selama saya bekerja untuk rakyat dan negara. Saya dapat melihat bagaimana proses keadilan itu beroperasi dan berjalan. Saya dapat duduk di tengah-tengah hakim dan saya dapat melihat peguam-peguam saya berhujah dengan cukup bijak, cukup genius, cukup berani mengeluarkan perkara-perkara baru dari luar kotak pemikiran. Dan I should give credit kepada firma guaman Viswanathan yang viral juga hari ini bersama saya. You must hire this firm. Mr. Viswanathan and Mr. Sanjay dalam firma guaman ini, walaupun mempunyai perbezaan ketara dengan hakim-hakim dalam mentafsir undang-undang dan perlembagaan, saya cukup menjunjung tinggi perbezaan ini. I am nothing without my lawyers and without judges. Saya memang biasa naik turun mahkamah dan saya biasa menang dalam mahkamah. Dan bagi saya, apa-apa proseding perbicaraan mahkamah atas nama saya, ia adalah satu kemenangan kepada rakyat dan negara ini bahawa saya akan tetap berdiri tegak. Saya tidak akan lari daripada negara Malaysia ini. Seperti mana Raja Petra, Nur Sajat, Jolo, menantu Muhyiddin, penjenayah-penjenayah pelarian ini bersembunyi di luar negara. Itulah perbezaan saya dengan orang lain, Pak Cik Mak Cik Oto Aru. Saya dan peguam-peguam saya mempunyai prinsip dan maruah serta harga diri. Bahawa lawan tetap lawan. Jika anda di pihak yang benar, jangan lari daripada Mahkamah Malaysia. Oleh hal demikian, saya amat-amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kehadiran saya dilihat oleh para media, oleh wartawan dalam proseding mahkamah rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya semalam. Saya tidak pernah menyangka nama saya akan disebut oleh hakim-hakim yang sangat hebat, yang sangat saya kagumi,
akhirnya Allah tunjukkan hakim-hakim itu depan mata saya. Dan inilah impian saya dalam percaturan kuasa dunia. Saya nak jumpa dan tengok muka hakim-hakim ini yang cukup bijaksana menegakkan keadilan undang-undang dan keluhuran perlembagaan negara. Sebagai kingmaker baru politik Malaysia yang beriman kepada rule of law, apapun keputusan hakim, atas nama saya atau atas nama orang lain, saya cukup mempercayai sistem keadilan negara Malaysia dan sistem kehakiman negara adalah bertaraf dunia. Sebab itu anda semua hairan kenapa saya tidak lari daripada negara Malaysia. Ia adalah kerana peguam-peguam saya bersungguh-sungguh mempertahankan saya dalam mahkamah. Hakim-hakim banyak mengajar saya tentang undang-undang dan perlembagaan. Inilah ilmu yang paling berharga yang saya cari dari kecil sampai dewasa. Kerana ayah saya pernah berpesan, saya perlu bercita-cita menjadi peguam. Sebagai kesimpulan, Allah Maha Kuasa. Setiap apa takdir, qada dan kadar Allah, sunnatullah Allah atas nama saya di bumi ini. Saya cukup terharu, saya sangat gembira. Nama saya keluar di dada akhbar Harian Metro hari ini. Viral dekat media sosial sebentar tadi. Saya ada baca komen-komen peminat, haters saya. Sukacita saya maklumkan saya masih hidup bebas. Perbicaraan mahkamah belum bermula lagi sebenarnya. Laporan Harian Metro itu tepat. Rayuan saya bersama peguam-peguam saya untuk pindah mahkamah ditolak. Kerana hakim memberi jaminan 100%, jika saya dibicarakan di Mahkamah Sepang, perbicaraan mahkamah itu tetap adil. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua hakim yang memberi jaminan ini kepada saya dalam proseding perbicaraan mahkamah di Istana Kehakiman Putrajaya. Saya ulang, ini adalah peristiwa bersejarah yang saya tidak akan lupakan. Dan saya terhutang budi dengan semua hakim dan semua peguam yang mempertahankan saya dalam mahkamah. Kerana kes inilah, saya menjadi perhatian di seluruh dunia dan menjadi perhatian dalam percaturan kuasa Malaysia. Sebagai rakyat miskin, saya tidak pernah menyangka nama saya berada di puncak sehingga menjadi kingmaker baru politik dunia. Game politik ini sudah selesai dan saya tidak takut untuk mengambil apa-apa risiko. Sama ada saya dihantar ke dalam penjara atau saya dibayar dengan trilion-trilion ringgit sekalipun. Apapun takdir yang Allah letakkan kepada saya sebagai ujian di dunia tipu-tipu ini, saya tetap bersyukur dan rasa berterima kasih kepada semua peguam dan semua hakim yang mengajar saya berjuang di atas bumi Allah yang Maha Kuasa. Wallahi wabillahi watallahi, berjumpa dengan 3 orang hakim
idola saya. Adalah satu hadiah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah pemangkin semangat untuk saya terus semakin bersemangat berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Kepada Harian Metro, Free Malaysia Today dan media-media lain yang melaporkan perkembangan kes mahkamah saya, jutaan terima kasih. Kes ini memang kes paling panas, kes paling besar di dunia. Anda carilah siapakah lawan Jufazli di mahkamah nanti. 2 tahun saya menunggu dan menanti di manakah perbicaraan mahkamah saya akan bermula. Saya tetap menghormati pihak lawan. Apa yang pasti, saya tidak akan menyerah diri. Bahawa kebenaran adalah tetap kebenaran. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Adil. Saya tak takut mati. Saya tak takut masuk penjara. Menyampaikan syahadatul haq. Menyampaikan kebenaran yang dicintai Allah sememangnya menggegarkan dan menggoncang percaturan kuasa dunia. Apapun, saya Jufazli Syekh Ahmad amat terkejut nama saya viral lagi hari ini dalam berita Harian Metro dan Free Malaysia Today. Semoga Allah merahmati hakim-hakim kita dengan rahmat kekuasaannya dan syurganya. Semoga Allah merahmati wartawan-wartawan yang tidak jemu melaporkan nama saya kepada seluruh dunia. Dan saya harap anda semua tidak terkejut kenapa saya masih hidup bebas. Sebagai rakyat merdeka yang paling berani tak takut mati di bumi Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian. Allah Maha Kuasa Pak Cik Mak Cik Oto Arong. Allah Maha Adil. Dan saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai hamba Allah yang dicipta dengan mulut berbisa ini. Akan terus menyampaikan kebenaran. Walaupun anda tidak percaya dan sakit hati. Sekian. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat. Terus menang dan terus menang. Suara berbisa rakyat. Jufazli Syekh Ahmad. Yang paling ditakuti dalam sejarah percaturan kuasa dunia. Terima kasih.